Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya sudah bersedia untuk kita punya aktiviti pada malam ini, iaitu satu lagi topik yang saya cuba tunjuk kepada anda. Ada satu jenis mesin yang saya ada simpan sendiri. Kalau you tengok kat sini, bunyinya lebih kurang macam tu. Okey, sikit-sikit ketek. Berarti dalam ruang bilik saya ni pun banyak electromagnetic frequency ataupun radio wave yang keluar masuk dalam bilik saya, yang diterima, yang dihantar. Ada depan sini ada 3 handphone, dan kalau saya letak iPad, cuba dengar. Okey, nampak lain kan? Kalau tarik jauh, lain bunyi dia, betul tak? Kalau kita dekat dengan dia lebih kurang beberapa inci, dia dah bunyi lain. Nampak? Lebih-lebih lagi kalau dekat dengan orang panggil, dengan bateri dia, ataupun dekat dengan kalau kita tengah charging, you main dengan dia panggil, you boleh beli ni kat Amazon ataupun tak tahu Shopee ada tak, you boleh beli satu untuk rumah you. Sebab kalau you susah nak tidur malam-malam apa, you pergi kat belakang you punya dinding tu, atau tepi dinding, kat mana-mana yang ada plug, yang you selalu buka switch on the light ke, ataupun charging, ataupun kadang-kadang kan kita tak pakai pun plug tu dah memang ada dalam bilik. Kat hotel-hotel tu duduk jauh sikit. Sebab apa? You pergi letak ni, kalau you switch on plug tu, lagi bunyi dia lagi kuat. Okey, nampak tu? Sikit-sikit kan? Tapi kalau ke sini, nampak? Perasan tak? Okey, bayangkan kalau benda ni berapa jam satu hari kita berdepan. Saya nak cerita tentang kanak-kanak. Sebab apa? Ada sebab juga. Kalau dibandingkan dengan kepala kita yang dah besar, dewasa ni, kalau banding dengan anak, terutama sekali bawah pada 3 tahun lah. Sebab zaman sekarang bawah pada 3 tahun merupakan normal untuk kita tengok di restoran, ataupun di kedai-kedai makan, di mana-mana lah, di rumah atau di tempat-tempat belajar pun. Dan zaman-zaman sekarang dah semua pakai internet. Zaman PKP dulu tak boleh pergi sekolah, semua orang pakai Zoom kan. Jadi budak-budak sekarang dah semua expose minimumnya antara 6 hingga 10 jam satu hari. Tak heran kalau saya tu, kalau 7-8 jam memang biasa kan. Jadi kita nak tahu sama ada ini boleh membawa mudarat atau tidak, dan kita kena tahu gadget-gadget mana, ataupun handphone mana, ataupun komputer mana, asalkan dia merupakan bahan elektronik yang boleh mengeluarkan electromagnetic field. Maksudnya dia ada elektrik dan dia ada magnetik, maka dia boleh keluarkan, dan kita sebagai orang panggil pengguna biasa, kadang-kadang kita tak sedar, betul tak? Kita ingat semuanya normal. Sebab apa? Electromagnetic frequency ni dia yang daripada handphone, ataupun daripada yang boleh dengar suara atau gambar-gambar ni, semua pakai radio wave, ataupun paling-paling tinggi wave dia tu kepada lebih kurang macam microwave. Jadi kalau anda faham, dia ada satu spektrum wave ni, gelombang-gelombang ni, yang bahayanya bukan yang kalau secara sepintas dengar, yang microwave, ataupun yang kita panggil sekarang yang panggil electromagnetic frequency, yang normal wave ni, dia panggil radio wave. Masih lagi peringkat yang slow, berarti tidak memanaskan sangat. Walaupun you perasan tak, kalau lebih daripada 5 minit dia dah mula panas kan, itu baru sedikit. Tapi kalau you pergi kepada microwave, lepas tu you pergi kepada infrared, lepas tu baru datang wave yang kita boleh nampak warna rainbow kan, yang berwarna red, orange, green, yellow, blue, indigo, semua tu kan. Itu dipanggil tengah-tengah. Okey, tapi lepas pada tu datanglah UV light, matahari lah. Matahari, sebab tu tak boleh lama sangat. UVB semua tu boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Sebab apa? Dia dah laju dia punya wave. Lepas tu you pergi kepada X-ray. X-ray tak boleh lah you pergi letakkan diri, sebab tu dia orang pakai special vest kan, tahu tak? Dan lepas tu ada gamma rays lagi. Itu semua menyebabkan, confirm lah, kalau hari-hari 5 minit pun cukup boleh kena kanser punya. Faham? Okey.
So sebab tu bila saya kata tadi, melalui handphone ataupun gadget-gadget seperti laptop, seperti apa kita pakai apa lagi, iPad, atau komputer lah, all these notes, lab note notebook dan sebagainya, mereka semuanya menyebabkan ada electromagnetic frequency, tetapi disebabkan dia bawah daripada infrared, maka kadang-kadang orang kata apa, tak ada masalah. Dan kajian sekarang orang kata apa, bertelagah, ada pendapat kata okey, ada pendapat kata tak okey. Jadi saya nak tanya you, kalau ada dua pendapat macam tu, yang tak okey dengan okey, you nak pilih yang mana? You mesti nak pilih yang okey kan? Sebenarnya saya pilih yang tak okey. Pasal apa? Industri gergasi yang besar-besar. Sebab sekarang dah ada berapa G dah? Daripada mula kan 2G, 3G, 4G. Sekarang dah ada 5G, betul? 5G tu maksudnya the 5th generation. Dia dah mula laju. Daripada berapa hertz, sekarang dah dekat 70 gigahertz. Oh, saya pun tak pandai sangat lah ni, tapi saya boleh faham konsep laju ni. Baik, apa pun jenis-jenis telefon dululah. Sebab saya rasa sebahagian daripada anda dah tulis, saya pakai iPhone dok, saya pakai Android, saya pakai Samsung, Huawei lah, Oppo lah. Okey, tak apa, saya nak cerita kat you sikit. Ada satu kajian yang mungkin dah ketinggalan beberapa tahun, tapi masih boleh dipakai. Sebab kalau lagi canggih telefon tu, terlagi advance company tu, selalunya mereka tahu yang cendekiawan atau orang yang research ni sentiasa menunggu-nunggu nak cari jalan macam mana nak tangkap sama ada phone ni boleh ke tak boleh. Baik, secara amnya phone sekarang dah pandai lari daripada orang panggil apa, wave yang terlalu merosakkan badan atau sel kita. Namun mereka masih ada, dan dalam hitungan SAR, dia panggil specific absorption rate, berarti sel kita boleh meresap atau boleh menghisap mencernakan all this frequency masuk ke dalam selnya. Kalau terlalu lebih daripada 2 watts per kilogram, tak apalah, kita tak ingat semua ni, tetapi ada dia punya kadarnya yang tak boleh kita lebihi batas itu. Sebab itu boleh memang menyebabkan kanser. Sebab yang bawah ni pun dah dijadi persoalan sekarang. Ramai profesor-profesor dah mula tekan company gergasi ni. Cuba you tengok ya, kalau dulu Motorola paling tak boleh pakai. Sebab tu dia pun dah tak berapa nak laku kan, tahu tak? Tapi dia dah mula nak lawan balik. Ada satu company saya pun tak pernah dengar, ada OnePlus. Tu pun tinggi, dia dah dekat 2 watts lah. 2 watts tu kira dah borderline dah, bahaya dah. Tapi bila datang kepada Oppo 1.7, bawah pada 2.0. Google, ada satu brand nama Google. Yang ni saya pernah dengar, walaupun funny tapi pernah ada Google. You pernah dengar kan? Lepas tu datang iPhone. iPhone lebih kurang 0, bawah pada 1. Not bad 0.99, 0.8. Sekarang mungkin dia improve lagi lah sejak dia famous kan. Tetapi Samsung lagi bawah, maksudnya dia rendah lagi dia punya kuasa wave dia tu. Lepas tu datang Huawei, lepas tu datang ada brand nama yang paling rendah tu, nama apa, ZTE Blade. Saya tak pernah dengar brand-brand ni. Berarti ada brand yang dah mula mengurangkan dia punya pengeluaran electromagnetic frequency yang boleh goreng kita punya otak. Tahu goreng tak? Dia boleh bakar. Dalam bahasa direct translasi, they can fry your brain. Jangan main. Memang panas pun, kalau you dengar bunyi ni pun you gerun nanti, okay? Tetapi yang penting ialah bukan setakat pengeluaran frekuensi tu. Yang penting ialah apa dia akan lakukan secara orang kata apa, secara menyeluruh. Kalau you tengok ada beberapa jenis hasil ataupun gejala-gejala yang menakutkan. Saya bagi secara ringkas dahulu ya. Nombor satu ialah setelah kita pakai berjam-jam dan sampai sekarang orang tak confirm tu betul jadi kanser atau tak jadi kanser. Tapi sebenarnya ceritanya macam cerita isap rokok dulu. Isap rokok, merokok ambil hampir 50 tahun baru nak kena ban.
Saya tak tahu handphone atau tabloid semua ni, komputer ni dah beberapa tahun, takkanlah nak ban pula. Cuma harus tak dia bagi warning besar-besar. Kan kalau tak rokok dah ada chop semua, gambar-gambar tumor dan sebagainya. Sama juga dulu bumbung asbestos dibenarkan hampir 90 tahun baru di ban. Jadi termasuklah trans fat, minyak-minyak yang teruk-teruk tu tak ban lagi sampai sekarang, tu tak. Lepas tu handphone saya tak tahu, bukanlah ban tapi mungkin nak kena dipertingkatkan lagi safety-nya. Dan sugar pun tak lama lagi sugar pun akan di-chop juga. Jaga baik. Jadi tuan-tuan sekalian, masalah-masalah yang selalu dihadapi selain daripada pemilihan brand-brand tu tak perlu risau sekarang, sebab semua brand yang ternama mereka tahu orang tengah perhatikan mereka, jadi mereka tak boleh tinggi daripada 2.0. Bagi saya atas pada 1.0 pun dah mula dangerous. Okey, dan dangernya saya nak bagi tahu kat you, saya tunjuk gambar ni dulu. Okey, cuba tengok kalau dapat, saya klipkan sikit ni. Kalau gambar orang tua ni, kalau you tengok orang tua pula, orang dewasa ni, tengok betul-betul. Ni kanak-kanak ni, tengok elok. Dibandingkan dengan orang tua ni, tengok gambar dia. Okey, dah lepas belum cerita dia? Dah tukar. Nampak tu, dia punya merah dengan dia punya apa? Dia punya radiation tu. Kalau you pakai handphone, nampak tak dia pakai handphone tu? Nampak? Itu budak kecil yang 3 tahun, dia pakai handphone. Tengok selepas 6 minit apa berlaku pada dia. Tengok ni sekejap tu. Masuk dalam yang merah tu, dia punya radiation. Mata dia sebelah, lepas tu sampai ke mata sebelah lagi. You bayangkan, itu bagus sekali dia panggil 6 minit. Kalau 6 minit macam tu, bayangkan 6 jam, bayangkan 6 hari, bayangkan 1 tahun. Dan bila dia besar, umur 4 tahun, umur 7 tahun, dia lagi pandai. You nak tahu tak, zaman sekarang umur 3 tahun dah ada budak-budak yang reti pakai apps sendiri. Punya bijaknya zaman sekarang. Saya tak tahulah betapa mudahnya teknologi dah dibuatkan, sampaikan budak-budak ni tak heran lagi dah. Saya nak apply, nak buka apps pun kadang-kadang slow je. Mereka tu memang bijaksana sangat. Sebab tu kalau you tengok masalah terencat otak memang dah ada. Okey, dan kajian untuk 1 dan 3 tahun ni memang kalau you expose dia akan jadi terencat otak mereka 3 kali ganda lebih cepat pada mereka yang tak terdedah langsung. Jadi kalau pun lah nak bagi handphone, tapi nak bagi dia senyap macam mana sebab zaman sekarang saya nampak semua ibu bapa, termasuk cucu saya pun kadang-kadang selalunya dia letaknya handphone, ataupun bukan handphone, ada iPad masing-masing. Kalau 4 cucu, 4 iPad padan muka. Ataupun notebook tu lah yang kecil tu kan. Jadi orang letak dia tampan dia dengan makanan ke, dengan botol ke, dengan minuman. Dia letak botol besar tu, dia letak aja sambil mulut tolok makanan, tak tahu apa masuk pun kadang-kadang, sebab matanya fokus ke mana? Fokus kepada gambar-gambar atau dia panggil screen. Jadi screen ni lah boleh menyebabkan delayed speech. Budak-budak yang 1-2 tahun tak boleh bercakap sekarang, you salahkan Tuhan. Come on, please. Dulu tak banyak pun orang yang lambat bercakap, tapi sekarang punya ramai budak-budak yang tak boleh bercakap, yang ada sikit sebanyak minimum autism dan sebagainya tu, orang gaduh vaksin dan sebagainya. Rupa-rupanya kadang-kadang kemungkinan besar you dah tengok gambar budak 3 tahun tadi, dia punya merah tu, kalau orang dewasa saya tunjuk gambar tadi, dia punya kena sampai sebelah mata je, mendalamnya masuk absorption rate tu, faham? Tapi disebabkan kepala budak tu kecil daripada orang dewasa, maka dia punya penetration sama je. Kalau ada 10 inci, dia akan masuk 10 inci. Faham? Jadi tuan-tuan sekalian, delayed speech, lepas tu boleh dapat masalah development physical pun tak maju sangat. Tak jadi macam dulu kita boleh main balik sekolah, lagi sana lagi sini, ataupun inilah budak-budak kecil-kecil pun pandai-pandai, hujan-hujan pun kadang-kadang boleh, kalau tak ada guruh kan kita masih lagi mandi kat luar semua. Jadi budak kita dulu inovatif, bergerak.
Jadi susah nak kena penyakit pun dulu. Sebab apa? Kita nak expose kepada tanah, kepada rumput, kepada ulat dan sebagainya. Tapi zaman sekarang duduk dalam bilik, duduk dan berdepan dengan skrin. Macam mana tu? Saya senyap sekejap sebab saya fikir balik apa nak jadi pada generasi kita yang akan datang. Kalau kita betul kita prihatin dan kita kononnya nak beri manfaat kepada orang lain, cerita macam ni you kena sampaikan. Sebab ada juga parent-parent ataupun ibu bapa yang pandai menjaga waktu masa mana sahaja, yang katakan 1 jam sehari okey, ataupun masa belajar terpaksa pakai okey, itu pun kena pakai airplane mode, pakai flight mode. Ramai lupa nak tukar kepada flight mode, jadi dia punya signal masih masuk, masih keluar, tak sedar. Cikgu-cikgu pun kali-kali tolong bagi tahu sebelum nak start kelas online Zoom, tak boleh datang, ada COVID semua, tolong bagi tahu pakai airplane mode dahulu. Air mode tu, flight mode tu wajib untuk semua yang nak pakai untuk belajar. Pasal apa? Kalau tidak nanti dia punya signal dah masuk kepada budak tu. Bayangkan you mengajar dia 3-4 jam satu pagi tu, apa nak jadi. Baik, sambung. Dia pula akan terdedah kepada game-game yang ganas-ganas sekarang. Sebab tu you tengok budak-budak bila dah besar sekarang, dia dah mula lain macam bila melawan ibu bapa, bercakap, cara dia punya orang panggil apa, panas baran dia. Budak-budak sekarang kan, lepas tu boleh opposite pula, ada yang depressed, ada yang anxiety, resah, gelisah, umur 7-8 tahun dah memikirkan soal-soal nak bunuh diri dan sebagainya. Tak gila kau? Pasal apa? Sebab semua ni adalah gejala bukan sahaja daripada masalah gadget tadi. Satu dari segi fizikal, elektronik, magnetic wave semua tu. Itu dari segi medical, tapi dari segi psikologi, daripada masalah cyberbully lagi, ada bully, ada kes yang mencari mangsa budak-budak. Allahu Akbar zaman sekarang ni. Dan dia boleh ikut you, dia boleh stalk, tahu tak, dia boleh stalker ni jaga baik-baik. Kanak-kanak sekarang ni dia boleh sampaikan, yang dah pandai type dan sebagainya tu dah boleh bagi message pula tu. Sebab tu bawah pada 15 tahun, bawah pada 18 tahun you masih kena ikut. Sebab bahaya sangat nanti dia post pula private information, cara you bergerak, dan kadang-kadang dipermainkan you punya psikologi sampai ke budak tu terikut-ikut. Kadang-kadang dia boleh jadi masalah kesunyian dia, masalah isolasi dia. Jadi tak betul lah budak-budak ni, dia punya gejala tu bukan setakat masalah kanser saja, bahkan dia boleh masuk dalam scam pun. Zaman sekarang ni kan budak-budak, ya Allah, jadi mangsa kepada orang-orang besar-besar ni. Yang nakal-nakal ni maklum sajalah, kalau orang tua pun dia boleh menipu, takkan budak-budak dia tak boleh tipu, betul tak? Dan ada satu cerita yang dinamakan haunting post. Bila dipostkan kepada anda satu yang akan menghantui you sampai besar, sampai bila-bila pun, padahal kecil ni you tersalah, mungkin salah posting ke, you gambar-gambar yang agak tak menarik, yang tak sepatutnya, dia dah tak boleh delete. Kalau dah termasuk dalam cyberspace ni, dia akan hidup selagi mana you tak tahulah zaman future boleh delete ke. Tapi buat masa ni dia boleh tarik balik cerita ni, dan bila you dewasa besok dia boleh keluarkan balik, menghantui you. Jaga baik, okay? So cerita game-game yang dahsyat-dahsyat, dan kadang-kadang you tak sedar apa yang dia masuk kat situ. Dia bagi hadiah tu, hadiah ni semua. Jadi balik kepada cerita bahayanya pakai gadget-gadget ni. Itu tujuan resmi malam ni. Tapi saya sengaja cerita tentang masalah yang sosial tadi kan. Itu lebih dahsyat sebenarnya, lebih menakutkan daripada cuma panas telinga tu saja kan. Dan kalau masuk bahagian poket, panas bahagian sampai jadi infertility, kemandulan dan sebagainya. Baik, so apakah gejala yang kita takut? Umpamanya nombor 1 ialah dia, saya bagi list banyak sangat, panjang lah. Dibuat kajian ada masalah blood pressure pun. Tapi dia, kalau budak kecil, apa yang blood pressure-nya? Mungkin sekarang tak kena, tetapi dia akan
membawa kepada masa depan dia. Lepas tu masalah degupan jantung, masalah insomnia, tidur tak tidur, kanak-kanak ni bahaya. Masalah letih, tak boleh fokus, tak boleh buat pemikiran, dia nak baru belajar memikir, umur baru 4-5 tahun, Masya Allah. Lepas tu DNA dia kan rosak, sel-sel dia. Lepas tu ada lagi dah lah masa tu dia makan pun dah merepek. Sebab apa? Mak bapak dia masa ni masih lagi bekerja. Kalau anak 3-4 tahun, mesti mak bapak masih bekerja, betul tak? Dan bekerja kadang-kadang tak ada pembantu rumah, lepas kat kindergarten ataupun pengasuh. Dan kan pengasuh tu pun kita tak tahu apa jadi. So bila penyakit-penyakit seperti addiction, ada setengah orang kalau tanpa handphone, tanpa ada skrin, tanpa nak tengok kartun ke apa-apa, dia tak boleh duduk diam, dia tak boleh settle down. Ada yang sampai meronta-ronta macam jadi hyperactive. Why? Because dia dah ada addiction. You nak tahu tak berapa persen? 50 lebih persen rakyat, maksudnya budak-budak, dah ada addiction, dah tagih macam candu dadah. Jangan main. Lepas tu mak bapak dah buat kajian, ada satu ni yang besar yang buat ni, 77% didapati dah tak boleh fokus kalau tak ada bahan-bahan gadget ni, handphone, laptop atau notebook, iPad semua. Dan 75% dah tak boleh, apa orang panggil, tak boleh duduk diam kalau dia tak check setiap jam. Sampaikan ada 77% dalam kajian ni mengatakan budak yang addicted ni, kalau setiap jam dia tak tengok handphone dia ataupun iPad dia ataupun screen ni, dia tak boleh duduk diam. Macam mana tu? Jadi tuan-tuan sekalian, dia dah ada obsession. Okey, lepas tu masalah yang paling ditakuti ialah kanser nama glioma. Glioma walaupun tak seserius cancer of paru-paru ke apa-apa, tapi tetap di brain tu kalau dia dah mula membesar, menekan, bahaya sangat. So brain function akan terganggu, ada masalah rapat ke telinga, masalah tidur, masalah belajar, masalah accident. Ini accident ni kalau mak bapak yang terganggu dengan anak-anak, handphone semua, kadang-kadang dalam kereta nak kena betulkan handphone, mak bapak pun kadang-kadang pakai handphone juga, menyebabkan accident. Jaga baik. Lepas tu masalah obesity, meningkat disebabkan penggunaan gadget ni. Lepas tu ada lagi yang letih, yang apa lagi, yang mata rosak, sampai penglihatan pun jadi kabur, berdesing telinga. Saya dah kata tadi ada yang nak bunuh diri, jangan main. Skin disease, masalah liver, masalah bakteria dalam perut pun terganggu. Ya Allah, saya kalau fikir-fikir balik ni macam mana lah. Dan masalah mental yang paling kita risau, tadi saya dah bagi petunjuk seperti perangai dah bertukar, mereka dah tak ada kontak lagi dengan manusia. Mak bapak pun kalau tak sempat mempedulikan kes ni, cuma nak, memanglah tenang kan kalau dia orang duduk diam kan. Rupa-rupanya diam-diam mereka tu sampai dewasa nanti entah apa-apa, mereka terdedah kepada pornografi dan sebagainya. Masya Allah. Lepas tu saya kata tadi, mereka jadi hyperaktif, dan masalah-masalah kalau letak bawah daripada 1 inci, maksudnya tidak berjauhan 1 inci lebih rapat, itu adalah dalam keadaan berbahaya. Saya ulang, 1 inci adalah minimum, berarti lagi jauh lagi bagus. Sebab tu kalau pakai hands free lagi bagus. Dan kontrol budak yang bawah 3-5 tahun ni jangan lebih daripada katakan 1 jam 1 hari, kalau boleh lah. Kalau you dah biasakan dia sampai duduk sekali 1 jam, minimum 3-4 kali 1 hari. Kalau tidak, dia menangis. Macam mana? Jadi anda sekalian, saya kesian kepada anak cucu saya sebenarnya. Tapi yalah, zaman dah moden. Kalau kita cakap banyak pun, sebab tu saya lepaskan perasaan saya melalui mungkin Facebook ni atau IG atau TikTok, supaya you boleh tolong sama dengan saya. Kita jadi warrior. Boleh tak kita tolong bantu bagi mereka yang masih lagi nak dengar cakap. Sebenarnya mereka tahu, dan cuma mereka tidak ada kuasa untuk nak orang kata adakan waktu untuk nak bersama dengan anak cucu ni, supaya dia memerlukan kesabaran kan, nak jaga anak cucu, nak besarkan tanpa iPad, tanpa handphone kan susah. Tapi susah-susah sekarang
senang-senang kemudian. Cukup dulu saudara sekalian. Saya rasa jawapannya agak jelas. Yang mana yang dangerous saya dah bagi tadi, brand dia, Android ke ataupun you pakai iPhone ke, buat masa zaman moden ni dah mula okey. Tapi yang tak okey ialah penggunaan berapa lama, berapa dekat, dan mata tu terus ke skrin. Yang dia panggil blue light tu, these are the one yang saya minta you nyahkan. Jadi malam ni kesimpulannya, kalau ditanya yang mana satu yang paling bahaya, sebenarnya yang brand lama-lama dulu tu, yang sekarang orang dah tak beli dah pun kan. Kalau you tengok yang zaman sekarang semuanya dah moden kan. Tapi saya dah kata apa tadi, bukan soal cuma nak beli brand mana, sebab semuanya ada electromagnetic frequency. Yang penting, saya ulang lagi sekali, ialah berapa dekat, berapa lama you pakai, dan berapa mata you terdedah kepada blue light tu. Boleh-boleh? So, semua very dangerous, bukan satu. So, tak ada brand yang kita harus cuma kata, oh jangan pakai lagi dah iPhone, oh jangan pakai lagi dah Samsung, Oppo, Huawei ke apa brand-brand. Bagi saya, you faham? Saya faham. Sebenarnya saya ambil masa sikit untuk nak fikirkan kenapa tidak ada sesuatu yang dijalankan ataupun diajar di sekolah ataupun di negara kita melalui TV ke apa tentang kaedah-kaedah penggunaan gadget-gadget ni, sebab terlalu menakutkan. Okey, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan dalam keadaan masih lagi enjoy, bahagia dengan keluarga. Itu saya minta you jangan lupa kepada cerita pada malam ni, very very important ya. Okey, dunia bahagia, akhirat syurga, senyum-senyum semua. Kita jumpa lagi. Jangan lupa let go and feel good all the time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?